nikmat Tuhan tak ada muka manusia boleh hitung, terlampau banyak. Bentuk pemberian lain dalam bentuk almanak, dia blok ya, 1001 macam penyakit, 1001 macam masalah, 1000 macam-macam semua ada. Bila-bila masa boleh kena pada insan, tapi tak kena. Itu menandakan nikmat dalam bentuk pemalingan musibah banyak. Jadi kalau kita dah pandang pula, pandang olehmu barang yang daripadamu, daripada kita apa yang kita hantar daripada segala perbuatan yang keji, jahat adab dan sebagainya. Dalam keadaan Tuhan memberikan nikmat yang tidak terhingga, kita pula hantar benda sebalik, benda-benda yang menarik murka daripada dia, benda-benda yang menarik akan murka daripada dia. Ini sebenarnya apa? Satu cara untuk mengajar supaya kalbi kita sentiasa ada kontak dengan Allah SWT dalam dua keadaan. Ada kala dia beri, ada kala dia tarik. Teman. Maka adalah duka cita engkau itu ada kalanya kerana takut seksa. Maka adalah duka cita, yakni ketakutan hati, khauf. Ada kalanya kerana takut akan seksa, azab yang sangat besar, keras daripada Allah Ta'ala. Dan ada kalanya kerana takut luput pahala. Ya, dia bimbang, dia duka cita, takut pahala-pahala amal tu tidak diterima. Dua. Dan ada kalanya kerana malu daripada Tuhan, ini yang tinggi. Dia duka cita, takut, dia malu dengan Tuhan. Ini adab yang tinggi kalangan para awliya dan orang yang arif. Tiga bentuk perasaan hati tadi, ada tiga bentuk dalam duka cita dia. Duka cita, takut azab. Duka cita yang kedua, takut luput pahala. Dan yang ketiga ni duka cita sebab malu daripada Tuhan. Dan inilah wajah pada tiap-tiap orang yang akil yang terlebih baik. Dan inilah wajah daripada tiap-tiap orang yang akil, yang berakal, yang terlebih baik. Dan jikalau engkau kendak bahawa terbuka bagimu pintu tiap-tiap daripada keduanya, dan itulah yang dikendaki dan sewajibnya insan memakai dia. Jikalau engkau kendak bahawa terbuka bagimu pintu tiap-tiap daripada keduanya, maka pandang olehmu akan tiap-tiap daripada sifatnya dan daripada sifatmu. Bila kita pandang akan sifatnya, maka terbukalah pintu raja. Kalau pandang pada sifat kita, maka akan mendatangkan sifat gerun kepada Allah SWT. Sebab banyak kita lakukan kesilapan. Ya, banyak tuan-tuan ni. Wali-wali besar tu mengaku silap. Ya Rab, wahai Tuhanku, semuanya apa? Dosa ku lebih banyak dari pasir yang melata. Kalau pasir di muka bumi, macam mana nak kira banyak? Tu wali mengaku. Kalau yang tidak wali tak mengaku, berat jawab dia. Maka engkau lihat, dia kata, daripada sekira-kira engkau, bahawa engkau ahli bagi tiap-tiap kejahatan. Bila kita perhati, kita nampak banyak kesilapan, banyak kekurangan. Dan daripada sekira-kira bahawa ia juga bagi tiap-tiap anugerah. Bagi dia pula sentiasa melambakkan, memberikan pemberian-pemberian. Maka bersamaan harap dan takut. Bersamaan harap, sebab kita pandang walaupun kita masih tersilap, dia beri lagi, maka itu ada harapan maknanya. Kalau kita buat aja silap, dia hantar bala terus, tinggal aja arahan dia, dihantarkan hujan api misalnya, ya, itu habis. Jadi maknanya dalam keadaan kita terleka itu pun dia masih lagi mengekalkan pemberian. Itu sebenarnya untuk kita ada sifat harap dengan dia, dan juga menghasilkan sifat gerun dan takut. Kalau banyak nikmat yang diguna pakai. Kalau banyak maknanya kurniaan-kurniaan yang diambil, namun yang kita hantar pada dia benda yang tak sepatut, ini akan datangkan sifat gerun hati.
Dan hati itu bila ada dua sifat ini, insya-Allah dia akan hidup. Ya, dia akan hidup hati. Tapi kalau tidak ada dua sifat, tak ada perasaan gerun pun tak ada ke Tuhan, harap ke Tuhan pun tak ada, ini bahaya. Seolah hati yang sudah lumpuh namanya. Dan bahawasanya telah dihikayatkan orang bahawasanya seorang laki-laki berkata ia bagi setengah daripada segala Nabi alaihi wassalatu wassalam. Seorang laki-laki berkata ia bagi setengah daripada segala Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kata olehmu, berapa aku menyalahi akan dia. Kata olehmu, berapa banyak benda-benda yang kita telah melanggar perintah-perintah Allah. Kadang mata tidak kita kawal, pendengaran kita tak berapa menjaga dengan betul, percakapan kita tidak mengawal dengan sebenarnya, gerak-geri kita dan seterusnya. Tercek balik, banyak berlaku kesilapan. Dan derhaka aku akan dia, banyak penderakaan, pelanggaran perintah Tuhan yang kita lakukan, kita perhati balik. Dan tiada menyeksa ia akan daku. Ya, mana dengan kesilapan kita yang begitu banyak, kita tengok tak ada lagi seksa turun. Dia bagi lagi kita rezeki, dia bagi lagi kita kesihatan, dia bagi lagi kita menumpang sementara di dunia ini. Tiada menyeksa ia akan daku. Maka diwahyukan Allah Ta'ala kepada demikian Nabi itu, kata olehmu bagi, hendaklah engkau ketahui bahawasanya aku dan bahawasanya engkau. Beritahu kepada dia tu, anak-anak enta. Apa maksud dia? Aku dengan sifatku pengasih penyayang sentiasa memberi. Engkau, mana engkau ikut kepala engkau, kalau bahasa kita lah. Engkau ikut kehendak nafsu. Maksudnya pertimbangkan. Allah Ta'ala dengan sifat dia aku, mana dia yang memberi, mengurniakan nikmat, rahmat, pemberian yang tidak terhingga banyak. Dan engkau pula, engkau tidak memandang kepada aku, engkau tidak menyembah dengan betul akan daku, engkau tidak menjadi hamba yang sebenar akan daku. Kata mana engkau ikut akan nafsu engkau. Beritahu dua tu, biar dia sedar mana. Kalau tak sedar juga tak tahu. Dan yang daripadanya kepadamu itu apa dia? Ni'matul ijad. Yang daripadanya kepadamu, makna daripada nikmat Allah kepada kita, yang pertama sekali apa besar? Itulah nikmatul ijad. Nikmat Allah SWT mengadakan insan, mengeluarkan daripada tiada kepada ada sehingga saat sekarang. Berapa lama dah kita pinjam tengok tarikh surat beranak kita ada. Tahun bila kita lahir, 60, tahun 40, 50, tahun 70, 80 kita tengok. Nikmatul ijad, mana keluarkan, Tuhan mengeluarkan setelah ada dalam ilmu dia dan ditaksiskan azali dalam iradat dia, bahawasanya insan itu akan ada. Tiba masa dia pun keluarkan kita melalui proses yang maklum. Maka keluarlah insan ni siap dengan tarikh lahir ni. Sebab kita ada tarikh lahir, asal kita tak ada. Beza dengan Tuhan, dia qadim sedia kala. Itu nikmat ijad. Kemudian dibagi pula nikmatul imdad, nikmat bantuan senapas demi senapas. Senapas demi senapas sentiasa dalam bantuan dia. Dari masa ke semasa, saat demi saat dan seterusnya. Sentiasa manusia dalam nikmatul imdad. Mana kalau Tuhan potong sekerat aja kan habis, tombang insan tu. Atau kita perhati balik nikmat ijad dan nikmat imdad. Nikmat ia mengadakan kita. Dengan itu dapatlah kita nikmat paling besar atas dunia apa? Ma'rifat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, aku tidak minat masuk ke syurga, mati di waktu kecil, sebelum balik kemudian masuk syurga.
Aku tak minat macam tu, kata. Kata Sayyidina Ali. Ya, aku minat bahawa aku dibesarkan sehingga aku mengenali akan Allah Ta'ala, lalu aku mengabdikan diri kepadanya, dan terus maknanya dimasukkan aku ke dalam syurga. Itu maksudnya masuk ke dalam syurga setelah dia mengenali Allah Ta'ala betul-betul dan melaksanakan tuntutan ibadah yang dituntut. Itu kalam daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maknanya nikmat ijad itu dipenuhi dengan syukur, iaitu apa? Makrifat akan dia dengan sebenar kenalan yang membawa kepada ketaatan sungguh dan ikhlas kepadanya. Dan jauhlah daripada segala bala. Maknanya dapat kepada kita daripada nikmat ijad, imdad dan daf'ul balayat. Tuhan tolakkan segala bala yang bila-bila masa saja boleh mengenai setiap insan. Dan yang daripada-Mu kepadanya pula yang Tuhan hantar setiap nafas. Sekarang daripada kita kepada Ta'ala apa dia? Menyalahi amar. Yang kita hantar Tuhan apa? Menyalahi arahan. Tuhan arah lain, tiba kita buatlah, kita buat lain. Disuruh lain, tiba-tiba kita kerjakan benda yang lain. Itu makna menyalahi perintah. Dengan makna membuat benda yang dilarang dan meninggal benda yang disuruh. Kemudian menceraikan wirid. Setengah daripadanya wirid dia tidak jaga. Setengah daripada juga wirid yang telah diatur oleh guru-guru dan mursyid, maka dia tidak memberikan tumpuan betul. Tidak ada istighal. Dia main-main buat suka-suka gitu. Dua. Dan ketiga apa? Ialah fautu zik, luput akan mengingati Allah Ta'ala. Tidak ada bala paling besar bila kalbi insan tu ditarik, ditutup oleh Allah Ta'ala sehingga dia tidak boleh ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi golongan yang ghafil, yang lalai, ya, hanya terus dan terus ada setengah teruslah beriman. Itu macam orang-orang kafir. Jadi orang mukmin mana ada yang jaga dan ada yang lalai. Jadi oleh kerana itu perbetulkan tiga perkara tadi. Jadi memandangkan kepada tiga perkara ini, dia akan mendatangkan gerun. Ya, kegerunan hati insan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana hati itu tidak akan terusik apabila tidak diusahakan. Diusahakan itu semua gerak dari Tuhan pada hakikatnya. Dan apabila dibukakan bagi hamba itu pintu daripada salah satu daripada keduanya, rajak dan khauf, maka hendaklah ia masuk kepadanya dan jangan dia berpindah kepada lainnya. Mana duduk di mana tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau setengah daripada adab. Allah Karim. Maka terkadang memberi faedah ia akan dikau di dalam siang suka yang tiada beroleh faedah engkau akan dia daripada malam duka. Terkadang memberi faedah ia akan dikau di dalam siang suka, mana dalam kegembiraan yang dirupakan dengan siang hari, atau kalam tasbih kan, diserupakan tu. Allah. Maka terkadang memberi faedah ia akan dikau di dalam siang hari, siang suka, mana kesukaan yang diserupakan dengan siang hari. Sebab siang hari manusia suka kan terang-terang. Yang tiada beroleh faedah engkau akan dia pada malam duka, yang kita tak dapat ya ambil faedah ketika apa? Duka yang disupakan pada waktu malam. Ya, walhasil semua itu adalah hasil pada makrifah. Bila dalam makrifat dia boleh mengambil semua dalam keadaan duka cita pun dia akan dapat mengambil manfaat yang besar.
Tapi bila ketiadaan makrifat itu satu benda yang amat bahaya. Menyebabkan insan itu terlalai daripada Tuhannya. Kemudian kata Tuan Pengarang sini, Rubbama afadaka fil lailil qabdi ma la tastafiduhu fi isyrakin naharil basad la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Dan terkadang memberi faedah duka cita itu akan dikau pada ketika kelam malam. Terkadang rubbama, mana terkadang memberi faedah duka cita itu akan dikau bila pada ketika kelam malam duka cita yang tiada engkau beroleh faedah akan dia pada ketika terang siang sukacita. Maksudnya malam yang dirupakan dengan gelap duka cita tu, begitu juga siang kesenangan yang dirupakan seperti siang hari terang sukacita. Maksudnya ada kala diberikan manfaat lebih dalam duka cita daripada suka cita. Itu maksud. Dalam dia diuji, dia beri nikmat lebih daripada dia dalam memperolehi nikmat. Dalam bala ada 1000 rahmat. Itu maksud. Kadang-kadang dalam satu pemberian dia ada satu punya. Ya. Betul-betul dia terbalik pula. Dalam pemberian dia merupakan bala. Apabila pemberian itu tidak bersifat membawa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu urusan kita bila tengok perkara ni, tengok ujung dia. Ya, ujung. Kalau Tuhan beri, kita tengok di ujung ke mana pergi kalbi kita. Kalau dia syukur kepada Ta'ala, dia guna pada jalan yang disuruh, maka Alhamdulillah itu nikmat yang sebenarnya, zahir dan batin. Kalau sekiranya dia ulur je, dia makinlah jauh. Dia beri lagi banyak dunia, dia makin leka. Dia makin leka. Hati dia pula makin renggang dengan Tuhannya. Pandangan dia pula makin kelam, makin gelap. Ya, itu tanda itu dipanggil istidrat. Dia satu permuaan, dia panggil bala. Sanastadrijuhum min aisu la ya'lamun. Selagi kami muakan mereka dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Sebab tu benda-benda ni kita kena ukur dengan nilaian ibadah kita kepada Ta'ala. Dia dapat nikmat, kita tengok dia makin kuat atau tidak kontak kita dengan Tuhan. Kalau dapat nikmat, Masya Allah, dia makin kuat, dia pandang tu kurnia Tuhan, dia guna perjalanan Tuhan, dan makin dia kuat hubungan kontak rohani dengan Tuhan, itu Alhamdulillah. Tapi kalau berlaku sebaliknya, itu dipanggil bala yang tak perasan, istidrat, permuaan. Begitu juga dalam bala yang Tuhan beri. Bila dalam bala tu kadang-kadang ada 1000 nikmat. Dengan sebab bala sampai dia sedar, dengan sebab bala sampai dia kenal kelemahan diri dia, fakir dia, hina dia dengan Allah Ta'ala. Berbanding dengan sehat. Dengan sehat tak kena bala, dia makin jauh. Itu sebenarnya apa? Jauh dalam sehat tu bala besar tu. Bala dalam nikmat, nikmat dalam bala. Itu kena tengok. Lepas tu bila bala, bila kena kepada orang mukmin, itu dipanggil litaklib. Kalau bala kena pada orang kafir, itu litakzib. Ya, bala yang kena pada orang kafir memang Tuhan azab. Tapi bala kalau kena pada orang mukmin, itu litakrib. Tuhan nak mendampingkan diri dia kepada Allah Ta'ala. Betul para awliya bila diuji dengan bala, kesakitan dan bala, keluar daripada mulut mereka tadi syukur. Pasti Abu Yazid Al-Bastami, Imam Junaid radhiyallahu anhu kata, aku terkeliru di waktu awal. Iaitu aku menyangka aku duduk dalam makam sabar, padahal itu adalah makam
syukur. Faham? Aku menyangka aku duduk makam sabar. Ini di awal Islam. Di awal perjalananku, aku menyangka bahawa aku duduk sepatutnya dalam makam sabar apabila dia uji. Itu maksudnya. Tapi bila aku faham balik bahawasanya itu bukan makam sabar, itu ialah makam syukur. Bila kena bala, dia kena syukur kepada Ta'ala. Itu orang yang arif. Ada pun makam orang yang bawah, bila kena bala, dia sabar. Dia sabar menahan benda itu. Ada pun orang yang dah kenal betul Tuhan, dia tukar. Dan bala tu adal man'u ainul ata'. Bertukar bala itu menjadi pemberian. Itu dia. Sebab dengan sebab bala 1000 rahmat dia dapat. Dengan sebab bala Tuhan ampunkan dosa dia. Dengan sebab bala Tuhan berikan kurniaan lebih. Demam 1 hari setahun pahala. 2 hari 2 tahun pahala ibadat dapat. Kalau 3 hari 70 tahun. Bayangkan orang ibadat 70 tahun. Diberi pada orang yang demam 3 hari. Dalam hadis itu. Dia sabar, apa dia reda Tuhan bagi. Maka yang diberi itu Masya Allah. Yang bersih kan. Sebab itu maknanya, bila memandang pada benda demikian, dia akan nampak. Adal manu'u ainul ata'. Bertukarlah manak sekatan tu. Itulah diri pemberian sebenarnya kepada Allah Ta'ala kepada dia. Di mana terkadang memberi faedah duka cita itu akan dikau. Pada ketika mana kelam malam duka cita. Dalam ketika duka cita yang disupakan kekelaman malam, dapat faedah besar tu. Yang tiada engkau beroleh faedah akan dia, yang besar begitu pada ketika terang siang suka cita. Pada ketika kamu suka cita, gembira yang diibaratkan macam siang hari. Maknanya bala tu ada kala lebih besar dia punya manfaat jika disebabkan dengan nikmat yang dapat pada zahir tadi. Tiadalah kami ketahui yang mana mereka terlebih hampir bagi kami manfaatnya. Tiga dua keadaan kadang kita tak perasan sebab berbeza orang. Ada orang dengan dapat nikmat dia lagi dekat dengan Tuhan. Ada orang pula sebalik, dia kena azab, dia kena bala lagi dekat dengan Tuhan. Bila dia bagi nikmat dia hanyut. Ada setengah pula dia bagi nikmat, dapat nikmat bukan main kuat dan ibadat. Bila Tuhan terik, habis dia penanyut juga. Itu dua-dua tu dia pakai. Dia nak pakai tetap. Tuhan uji dia macam mana melepek sekalipun dia tetap istiqamah. Dan Tuhan lambak kepada dia kekayaan melimpah ruah pun dia tetap dia tidak hanyut. Itu boleh panggil orang duduk nafsu mutmainnah. Nafsu yang tenang. Kalbi dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sila tenangkan kalbi dengan Tuhan. Jangan tenangkan kalbi dengan wang ringgit, dengan harta benda, dengan pangkat jawatan, maka dia akan jadi rosak. Tenangkan kalbi kita dengan Tuhan. Dapat menghadap dia lega rasa. Sebab benda-benda tadi, wang ringgit, kekayaan, harta, walaupun pangkat semua akan hilang. Itu semua benda zail. La yuhibbul ra'. Malah aku tak kasih pada benda afilin yang akan hilang, kata Nabi Ibrahim AS. Jadi gantungkan alim qalbak billah. Gantungkan hati kamu dengan Allah Ta'ala. Itulah nikmat yang sebenarnya. Dari pandangan kita tengok di sini ada ukuran yang sangat tepat diberikan oleh para awliya illahi ta'ala. Mana terkadang dalam bala tu ada 1000 nikmat. Dan dalam pemberian tu ada 1000 bala pula. Maka diukur di mana? Qalbi insan. Dia menghadap atau tidak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan adalah kata ini sandarkan kepada manfaat, harap akan Allah serta sabar tatkala duka cita, dan takut akan Allah Ta'ala serta syukur. Tatkala suka cita, maka tiada kita tahu akan yang mana terlebih hampir manfaat kepada kita. Kita pun tak tahu pada hakikat. Kadang-kadang dengan sebab bala, dia dapat kesedaran, jiwa dia makin dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang sebalik pula, dia dapat nikmat besar, jiwa dia makin dekat dengan Tuhan. Ada juga, sebab kita tengok. Pada asal kita tengok dalam tu, kemana kalbi dia pergi. Kalau dia ada kontak, makin rapat dengan Tuhan, itu maknanya manfaat dia besar.
Maka kedua itu manfaat pada demikiannya. Ditolong Allah SWT. Maka harap itu sifat ya seperti bapa dia. Menepati bapa. Kerana ia bisatul jamal. Bisat mana hamparan. Jamal maknanya kelayakan Allah Ta'ala. Yang asal segala wujud kita. Iaitu daripada dia. Maka iaitu seperti bapa. Ya, bapa adalah merupakan asal jasad kita itu benih daripada bapa. Begitu juga lah sifat sini. Ya, iaitulah harap itu menepati bapa. Dan takut itu menepati ibu. Takut tadi seperti anak. Takut dimisalkan seperti anak. Kerana iaitu jadi daripada segala perbuatan kita, maka iaitu seperti anak. Allah. Jadi harap menepati bapa ya, dan takut itu menepati anak. Cepat khauf harap. Ini khauf mana gerun. Dia menepati anak. Kerana apa? Nyata jadi daripada segala perbuatan kita. Maka itulah seperti anak. Maka dirikan olehmu pada tiap-tiap salah satu daripada keduanya dalam tempatnya. Ya, khauf letak pada tempat. Rajak pun letak kena pada tempat. Jangan engkau kendak berpindah daripadanya serta berdiri hukumnya. Keduanya itu daripada kejadian anwarul asrar. Nur daripada sir. Bila seseorang letakkan kena pada tempatnya, ya, kedua tadi rajak dan khauf. Dan jangan engkau kendak berpindah daripada serta berdiri hukumnya. Kedua yang tadi kau dapat tak situ duduk. Sebab bimbang kalau tak kerti dia letak silap. Bila dia nak buat maksiat, sepatutnya letak apa? Khauf, gerun, ingatkan azab, murka Tuhan yang maha besar, ya, dia gerun nak buat. Maknanya ketika nak buat benda maksiat, letak sifat khauf. Jangan sebaliknya. Dia letak, dia nak buat maksiat, dia letak sifat harap. Dia buatlah dosa kan. Tak apa, besok Tuhan pengampun. Itu silap letak. Akhirnya dia berani melakukan maksiat dan mungkar dengan sebab dia longgarkan skru dia tadi. Itulah silap letak. Dia nak buat maksiat, dia letak Tuhan tu maha pengampun. Tak usah risau. Itu kacau. Ataupun silap letak bila dia dah tersilap, dosa dah banyak dilakukan, sepatutnya dia harap, tiba-tiba dia tambah lagi takut, banyak nak dosa ni, kalau macam ni tak ada harapan lah, terus sajalah buat, dia kata, dia jadi rosak. Dia tak kena tempat, dia akan jadi rosak. Dia kena tu letakkan tempat dia betul-betul. Harap, ya itulah kita letak supaya dia jangan putus asa. Ya, begitu juga mana khauf tadi kita letak supaya dia jangan apa? Jangan dia berani mengerjakan benda yang dilarang oleh Allah SWT, supaya hati dia sentiasa cantik, bersih, dekat dengan Tuhannya. Maka sebagiannya bagi hamba itu bahawa mengenal ia akan nikmat Tuhannya atasnya. Anu wajib kita memerhatikan yang datang tu nikmat, jangan lupa. Sebab kalau lupa nikmat kan habis. Akhir nampak diri dia pula yang pandai cerdik, padahal benda telah ada pada azal, siap dah. Daripada ketika kelam malam duka cita, mana malam yang disupakan dengan duka cita disupakan malam. Seperti bahawa dia kenal daripada ketika terang siang suka cita. Begitu juga macam mana dia kenal Tuhan dalam ketika dia dapat nikmat, begitu dia kena kenal Tuhan dalam ketika dia dapat pada. Sebab dalam dua keadaan itu disuruh kita sentiasa mengenali dia. Mata a'taka asyhadaka birra wa mata mana'aka asyhadaka kahra. Bahawa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Bila mana Tuhan beri kita pemberian yang berbagai-bagai, sebenarnya apa tu? Dia suruh kenal dia, asyhadaka birrah. Pandang nama dia al-bir, pemberi ihsan yang besar. Bila diberi pula bala mata wa mata mana dia blok, sebenarnya asyhadaka kahra. Dia menayangkan pada kita nama dia al-qahar yang maha keras. Jadi dua keadaan itu fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Dua keadaan tu kamu kenal akan Allah. Justru kita kenal dalam nikmat dan kenal dalam ujian bala ni. Allah.
Dan diserupakan duka cita itu dengan malam. Malam duka cita. Dan suka cita dengan siang. Itu dipanggil apa? Majazun. Kalam majaz pindam dalam bukan hakiki. Ya. Dan satu lagi kata Tuan Pengarang, faedatun, satu faedah, ketahui olehmu bahawasanya bagi kita itu dipanggil ain yang zahir, mata luar, dan ain yang batin dan mata dalam dipanggil basirah. Yang luar dipanggil basar, yang dalam dipanggil basirah. Maka ain yang zahir itu adalah mata itu ni. Dan mata itu tiada mendapat ia. Mata kita la yarah, tak dapat melainkan segala zahir. Al-basar la yara illal haq, illal khalaq, atau illal khalaik. Mata luar dia tak tangkap melainkan semua makhluk yang zahir. Dan tiada baginya tasarruf melainkan pada yang kita dapat akan dia. Ya, maknanya kita dapat, itulah dia dapat. Kita boleh bagi dia tengok. Kita buka dari dinding dapat dia tengok. Bersalahan dengan ain yang batin. Ain yang dalam itu basirah, iaitu yang dengan dia yakin, keyakinan di bina bahawasanya baginya tasarruf dalam alam gaib. Dia boleh menjadi rajah di alam gaib sana. Iaitulah basirah, hakikat diri manusia atau roh atau sir. Banyak nama itu. Dan engkau pandang dalamnya daripada segala anwar. Engkau pandang dalam segala tadi merupakan anwar atas sekadar yang dikurnia Allah akan dia. Daripada segala asrat. Mana bila seorang tadi dia letak betul kena dia bersih dalam dia, maka Tuhan bukakan. Maka dengan itu dia memandang basirah, dia memandang benda alamul ghaib, alam atas sana. Ya, benda yang tak nampak dengan mata kepala. Maka Tuhan buka. Oleh kerana itu yang ni yang besar. Basirah mata dalam. Dia bersihkan dia. Banyakkan dengan taubat, istighfar, dan cantikkan dia dengan hiasan supaya dia cantik lap dia. Dengan ilmu, amalan. Ya, kalau boleh amalan tariqah itu lagi baik. Sebab dia ada sanad sampai Rasulullah SAW. Dan dia ada adab dan cara khusus untuk membersihkan dalam dia. Sebab itu cari talabu syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabir ulama. Menuntut akan mursyid yang memimpin menjadi kemiskinan walaupun terbesar dalam ilmu syariat. Itu di antara kata kalam dalam Ihya oleh Hujatul Islam Al-Imam Ghazali. Habis kemudian matali'ul anwar qulub was-sarair. Akan datang dibincang pula matali', iaitu tempat terbit segala nur. Anwar tu jadi daripada harap dan takut tadi. Kemudian matali'ul anwar wal anwar al-qulub wal asrar ila akhir wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad wa maulana. Inna khairu kullu. Alhamdulillah. Subhanallah.
entah mana Dia tutup betul tak? Tutup tak? tak Tak. tak mana lah dia pula dah ganti tu.